السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Baik, kita berhenti di mana tuan-tuan? Imam bendera pasukan Islam. Kita berada di Perang Badar. Perang Badar Al-Kubra. Baik, jadi kita tengok terus sambungan ketika mana nak jadi perang ni. Dan saya dah sebut dah sebelum ni, yang mana perang ni berlaku, Rasulullah pun tak sangka jadinya perang. Sebab asalnya keluar 313 ataupun 317, angka lebih kurang tu lah. Ada khilaf sebahagian sahabat sama ada ikut ataupun tak ikut. Baik, jadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jamin syurga ni semua ikut kecuali seorang, iaitu Uthman bin Affan. Uthman tak ikut dalam perang Badar sebab isteri dia sakit. Siapa isteri Uthman? Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruqayyah sakit. Jadi sakit, maka Sayyidina Uthman jaga Ruqayyah. Jadi tak dapat pergi perang. Bila habis perang Badar, Rasulullah kata pada Uthman bin Affan radhiyallahu an, anta laka misla ajru mimman syahida badr. Bagi kamu ni laka ajru mimman syahida badran. Bagi kamu pahala macam orang yang sertai perang Badar. Sebab dia tak boleh pergi, ada uzur. Wasahmah, dan dapat juga rampasan perang. Tetap dapat, sebab dia pergi ketika mana dia tak boleh pergi. Sebab apa tak boleh pergi? Sebab jaga isteri dia, iaitu anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal waktu muda. Anak Rasulullah semua meninggal muda. Semua. Ada 7 anak Rasulullah kan? Qasim, Abdullah, Qasim, Abdullah, kemudian Ibrahim, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, Zainab, semua meninggal waktu Rasulullah masih hidup kecuali seorang, iaitu Fatimah. 6 bulan setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi tuan-tuan, Ruqayyah sakit. Jadi Sayyidina Uthman tak ikutlah perang Badar. Yang lain ikut. Jadi ada sahabat Nabi ramai lagi, banyak ribu. Kenapa yang ikut hanya 300 je? Sedangkan banyak sahabat Nabi ni. Sebab Rasulullah tidak arahkan, Rasulullah terpulang siapa nak ikut. Sebab bukan nak pergi perang, nak pergi menghadap siapa? Pasukan Abu Sufyan yang ada 40 orang, yang bawa harta berapa juta kan dia bawa kan. Yang mana saya sebut kat tuan-tuan, harta dia jumlah banyak lah. Lebih kurang kalau duit kita dalam 3 juta lah, lebih kurang tuan-tuan. Ada 1000 dinar lebih kurang kan. Dia bawa sebanyak 5,000 dinar dia bawa. 5,000 dinar dan 100,000 ekor unta. Banyak tu. 1,000 ekor unta dan 5,000 dinar. 5,000 dinar ni lebih kurang dalam 1,000 duit kita, 1 dinar. 5,000 dinar lebih kurang duit kita 5 juta lah tuan-tuan, duit kita sekarang ni. Kalau 1,000 ekor unta, kalau unta sekarang 7,000, lebih kurang 7 juta lah. Lebih kurang 12 juta lah tuan-tuan. Itu yang dia bawa. Asalnya nak tahan kafilah dagang ni. Tu tiba-tiba rupanya Abu Sufyan dapat tahu dulu. Jadi dia minta bantuan Abu Jahal, Abu Lahab, geng-geng dia lah.
Jadi bila apa, asalnya nak tahan pasukan ni, rupanya yang dia bertemu adalah siapa? Pasukan Abu Jahal dan Abu Lahab dan kawan-kawan geng-geng dia lah, Utbah, Syaibah dan sebagainya. Baik, sebab itulah waktu ni berhadapan 313 berhadapan dengan 1000 tuan-tuan, lebih kurang. Dan orang Quraisy ni lengkap dengan senjata, lengkap. Kira dia datang ni memang lengkap untuk berperang, Quraisy. Adapun Nabi SAW asalnya nak pergi Kelin, bertemu dengan ni, tak sangka tuan-tuan. Hatta kuda pun ada dua saja. Nanti kita sebut, kuda pun ada dua saja, hanya ada dua kuda saja. Hatta Rasulullah pun SAW naik unta dengan dua orang sahabat, 3 orang satu unta. Ini Rasulullah, Ali bin Abi Talib dengan Marsad bin Marsad Al-Ghanawi. Yang kita sebut cerita sebelum ni, dia mati dikerat sikit-sikit kan. Baik tuan-tuan, kita tengok bendera tuan-tuan. Bendera Rasulullah serah pada siapa? Pegang bendera. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumi fid darin, kata pengarang, bendera ketua pemimpin tertinggi yang berwarna putih diserahkan kepada Mus'ab bin Umair. Jadi maksudnya dalam ketua utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ketua komandan Mus'ab bin Umair. Dia ketua komandan, dia pegang bendera besar warna putih. Mus'ab bin Umair yang saya sebut kat tuan-tuan, yang mana Rasulullah tengok dia, Rasulullah menangis kerana hebatnya perjuangan Mus'ab bin Umair. Jadi dia komandan tertinggi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar. Dia pegang bendera. Muda lagi Mus'ab ni. Pasukan tentera muslimin dipecahkan pada 2 pasukan tentera. Pasukan ketua utama Mus'ab bin Umair kemudian pecah. Yang pertama, pasukan tentera yang dianggotai oleh orang Muhajirin. Muhajirin ni yakni sahabat Nabi yang duduk di Mekah kemudian berhijrah ke Madinah. Termasuklah 10 orang yang diam di syurga tu. Kemudian Miqdad bin Aswad, ramai gila tuan-tuan, yang mana daripada Mekah ke Madinah bagi pasukan Muhajirin. Bendera barisan ini diserahkan kepada Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali pegang. Dalam ni juga adanya Hamzah. Hamzah masih ada lagi masa ni. Jadi Ali bin Abi Talib pegang bendera bagi Muhajirin. Baik. Pasukan tentera yang dianggoti oleh orang Ansar, yang mana benderanya diserahkan pula kepada Sa'ad bin Mu'adh. Sa'ad bin Mu'adh. Sa'ad bin Mu'adh ni sahabat Nabi. Tadi kita sebut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali kita tahulah manusia yang apa, setelah Rasulullah SAW yang keempat paling mulia, tidak ada bandingan dia. Dan lepas Abu Bakar, Umar, Uthman, maka Sayyidina Ali lah yang keempat yang paling mulia. Besar mana pun kita jumpa ulama tok wali ke, tak boleh banding dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Paling tinggi setelah 3 orang sahabat tu. Baik, jadi banyaklah kelebihan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yang benar Rasulullah sebut, man kuntu maulah fa aliyu maulah. Siapa yang sayang pada aku ni kekasih dia, maka Ali juga patut kekasih dia. Ali ni orang yang mana la yuhibbuka illa mu'min wa la yubghiduka illa munafiq. Wahai Ali, tidak ada orang yang kasih pada kamu kecuali orang itu betul beriman. Tidak ada yang benci padamu kecuali orang munafik. Baik, jadi tentang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Baik. Kemudian tuan-tuan, Sayyidina Ali, tuan-tuan tahulah, syahid ketika mana dibunuh oleh, siapa bunuh dia? Abdul Rahman bin Muljam yang bunuh dia. Ini orang kita panggil ajaran sesat, yang sesat tak tahu nak kata hal tuan-tuan. Dan Rasulullah beritahu antara orang yang paling celaka wahai Ali, orang yang memukul dahyang dengan pedang. Rasulullah beritahu lah, ada orang bunuh dia nanti dengan pedang. Hatta Rasulullah SAW juga di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, Rasulullah beritahu pada Sayyidina Ali, akan datang satu ketika akan jadi masalah antara hang dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kata Sayyidina Ali, wahai Rasulullah, kalau macam tu aku orang yang paling celaka sekali. Kata Rasulullah, bukan begitu. Bukan begitu adanya. Tapi kalau perkara itu berlaku, kau pulangkanlah Aisyah ke tempat yang aman. Ini perang Jamal tuan-tuan. Dan jadi macam tu tuan-tuan. Dan Sayyidina Ali pun pulangkan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha ke kota Madinah. Jadi Sayyidina Ali dibunuh oleh Abdul Rahman bin Muljam. Asalnya Khawarij ini nak bunuh 3 orang kan. Dia nak bunuh Amr bin Al-As, Sayyidina Ali dengan apa? Muawiyah. Sebab dia percaya 3 orang ni lah punca umat Islam bergaduh. Jadi tuan-tuan, dia nak bunuh Muawiyah, kena belakang. Tapi dia tak mati, cedera parah. Dan dia ambil ubat sampailah dikatakan menyebabkan dia mandul, tak ada anak dah. Amr bin Al-As patutnya dia mati. Dia bunuh masa dia tengah sembahyang tu kan, dia Mesir. Tapi hari itu Amr bin Al-As sakit perut.
Yang jadi imam Kharijah. Kharijah ni pun sahabat Nabi juga, dia jadi imam sembahyang subuh. Dia juga dibunuh. Mati Kharijah, sahabat Nabi mati. Amr bin As tak mati. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kena serang hendap lah. Ketika mana di Kufah, Sayyidina Ali panggil sallu, kejut sembahyang subuh. Dia main serang hendap. Dia dipukul di dahi dengan pedang beracun. Abdul Rahman bin Muljam, antara orang yang celaka. Tapi Abdul Rahman bin Muljam ni tuan-tuan, asalnya orang bagus, betul tak? Hafal Quran. Jadi tuan-tuan, itulah dahsyatnya tuan-tuan. Bila dah sesat ni tuan-tuan, kita kalau baca bab Khawarij ni tuan-tuan, kita pun pening tuan-tuan. Majoritinya hafal Quran, majoriti hafal Quran. Siang puasa sunat, malam tahajud. Hebat dah Khawarij tu. Jadi ikutlah tuan-tuan jumpa mana-mana ajaran sesat. Saya tuan-tuan percayalah cakap saya, ibadah dia tak boleh lawan Khawarij. Percayalah cakap saya. Khawarij punya ibadah, Rasulullah sebut dalam hadis, kita kalau tengok ibadah Khawarij, kita nampak ibadah kita nampak lekeh. Hebatnya ibadah Khawarij. Waktu Ibnu Abbas radhiyallahu an datang bertemu depa kan, pujuk depa kan. Pujuk depa. Sayyidina Ali hantar Ibnu Abbas, depa perli Ibnu Abbas, depa buat lawak. Tapi ramai juga yang insaf. Lepas tu insaf balik. Ceritanya panjanglah cerita tuan, tapi ceritanya Khawarij ini asalnya pengikut setia Sayyidina Ali radhiyallahu an. Hafal-hafal Quran semua ni, kaki ibadah. Tapi bila Sayyidina Ali berdamai dengan apa? Muawiyah bin Abu Sufyan, tahun sini dia tak puas hati, tahkim dan sebagainya. Jadi sampai dia bertemu dengan Sayyidina Ali radhiyallahu an, Sayyidina Ali kata, dalam riwayat sebut Sayyidina Ali letak Quran, dia ni semua hafal Quran. Dan dia kata apa? La hukma illa lillah. Betul tak? Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kemudian kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, kalimatu haqqin urida bihil batil, kata-kata yang benar tapi yang dikehendaki dengannya adalah kebatilan. Jadi tuan-tuan, Sayyidina Ali waktu berdebat dengan depa, berbahas dengan depa, Sayyidina Ali letak Quran. Sayyidina Ali kata kat dia, Sayyidina Ali pegang Quran, Sayyidina Ali kata, wahai Quran, bercakap. Quran dah boleh bercakap tuan-tuan. Mestilah kefahaman Al-Quran seperti mana kefahaman Nabi dan para sahabat. Sebab Quran turun pada Nabi, Nabi syarahkan para sahabat. Yang faham ni Nabi dan para sahabat. Bukan kita boleh faham Quran tuan-tuan. Jadi silap lah tuan-tuan. Tu Nabi sebut, man fassara al-Quran bi ra'yihi falyatabawa maqdahu minan nar. Siapa tafsir Quran pakai akal, tempat dia dah ada dalam neraka. Baik, jadi tuan-tuan, ringkas cerita tuan-tuan, last sekali Sayyidina Ali biarkan depa sampailah depa bunuh sahabat Nabi kan, iaitu anak sahabat Abdullah bin Khabbab bin Al-Araq dan isterinya. Bunuh, belah perut isterinya, keluarkan baby, anak dalam perut. Barulah Sayyidina Ali memerangi golongan Khawarij. Dah depa kalah teruk tuan-tuan, tu yang depa berdendam dan depa nak bunuh 3 sahabat. Berdendam. Jadi yang menariknya bukan apa tuan-tuan, yang menariknya waktu dia nak pergi bunuh ni, kalau tuan-tuan baca cerita Khawarij, malam tu duduk tahajud tu, tahajud puasa sunat. Waktu dia bagi tazkirah nak pergi bunuh sahabat Nabi 3 orang ni, dia pun menangis-nangis tazkirah dia pun, kita mesti selamatkan umat Muhammad. Macam itulah daripada 3 orang perosak ni lah. Dia tak tahu dia bunuh tu siapa. Ini sahabat. Dia sahabat Nabi tu. Ni kata ijtihad. Apa ijtihad? Ini sesat di dalam sesat tuan-tuan. Itu ada orang tanya saya, boleh tak kita kata ijtihad Abdul Rahman bin Muljam ni sebagai ijtihad? Boleh tak tuan-tuan? Mana boleh ijtihad? Dia la ijtihad ma'a sarihatun nusus. Tak boleh ijtihad bila dah jelas nas. Jelas. Ada orang ijtihad, okey sembahyang subuh 1, tu bukan ijtihad, tu sesat. Tapi dia PhD 10, tak kira PhD penuh bumi pun. Ijtihad tak boleh bila jelas dengan nas, jelas. Tak kira siapa pun. Kalau ada orang kata, contoh ada mandi safar, boleh sambut safar, maaf, tu bukan ijtihad, itu keliru. Fatwa dah keluar merata dah tuan-tuan. Negeri Sembilan keluar lama. Negeri Sembilan tu benteng ahli sunnah wal jamaah tuan-tuan. Kuat tuan-tuan, ahli sunnah wal jamaah, pure lah tuan-tuan. Itu boleh kata satu badan yang apa, di sana penuh dengan berbagai-bagai tarikat. Hatta Ahlul Bait pun banyak di Negeri Sembilan tu.
Hatta depa itulah akan pantau-pantau tarikat-tarikat yang ada di Malaysia. Dah lama keluar fatwa tak boleh. Khurafat benda ni. Tiba-tiba ada orang kata ada begini, macam mana takwilan. Maaflah tuan-tuan, maaf sebutlah tuan-tuan. Ini silap. Ini keliru. Tak perlu kita keluar kenyataan bela dan silap. Ini silap. Ini satu silap, itu je sebut. Jelah, berhenti, full stop. Berhenti tuan-tuan. Itulah pakat mandi sapar dah pula. Tuan-tuan dulu dah mandi dekat mana tuan-tuan? Saya tak tahu, tuan-tuan tahu lah, mungkin tuan-tuan pernah tengok kot. Saya tak pernah tengok. Pernah tengok tuan-tuan? Betul no? Pernah tengok. Biasa ni maksud dia pernah lah tuan-tuan. Ada setengah orang negeri ni biasa ni selalu buat, bukan selalu, pernah. Nah, boleh lah. Macam orang Kelantan lah. Rajin pergi tak? Rajin pergi. Rajin tu maksud dia bukan selalu pergi. Rajin tu maksud dia pernah pergi lah. Saya tak faham juga. Rajin tu maksud dia pernah. Macam kita lah sebut biasa pergi tak. Tuan-tuan pernah tengok no? Siapa ketua dia? Ketua dia, ketua. Tok Kadi, bukan Tok Kadi. Tok Kadi. Benda ni dah lama tak ada. Janganlah kita timbulkan balik. Nah, tidak ada sial di dalam Islam. Sial hari Rabu ni, tuan-tuan baca balik kitab ni ataupun mana-mana kitab sejarah, kepercayaan sial pada bulan Safar dan bulan hari Rabu adalah kepercayaan masyarakat Arab Jahiliyah. Dalam buku ni pun sebut. Siapa sebut sial pada hari Rabu ataupun bulan Safar, itu kepercayaan jahiliyah sebelum datangnya Rasulullah SAW. Macam mana boleh merusuk tu saya tak tahu tuan-tuan. Itu yang kita pelik tu. Memang ada hadis sahih sebut dalam masa setahun akan turun wabak, tutup wadah-wadah kita kan, banyak penyakit. Tapi dia tak nyatakan malam mana. Nabi hanya sebut tutup saja wadah. Kita kat rumah kalau ada ayam, tutup. Tutup, jangan biar terbuka. Ayat-ayat kita nak minum lah tuan-tuan. Takut nanti penyakit tu masuk ke dalam. Begitulah tuan-tuan. Tapi dia tak nyatakan malam mana-mana. Bukan kolah tuan-tuan, bukan kolah. Ni kita panggil apa? Bejana ayat kita minum. Jangan biar terbuka lagu tu. Nanti masuk kita minum, takut kena tuan-tuan. Gitulah. Baik. Jadi tuan-tuan, itu tak ada. Sama juga bila Abdul Rahman bin Muljim ijtihad bunuh 3 orang sahabat Khawarij. Adakah boleh kita kata ijtihad? Itu bukan ijtihad tuan-tuan. Itu keliru tuan-tuan. Macam mana nak bunuh sahabat Nabi yang Nabi muliakan dia tuan-tuan? Itu bukan ijtihad, itu kesilapan tuan-tuan. Ijtihad celah mana tuan-tuan? Lainlah cerita nak tangkap pembunuh Sayyidina Osman ataupun kita nak satu kaum umat Islam. Ni ijtihad. Jelas ijtihad sebab berbeza pandangan dalam prioriti. Mana dulu? Betul tak? Memang orang yang dibunuh kita wajib qisas, ni jelas dalam Quran sebut. Kita mesti satu kaum Islam. Quran juga sebut jelas, inna zimmatukum ummatun wahidah. Mana yang lebih tepat? Jadilah khilaf. Jadilah perang Siffin, Jamal dan sebagainya. Yang dibunuh sahabat ini bukan dia. Ini keliru. Bubuh pi nama ijtihad pun ijtihad syaitan dah tuan-tuan, itu kita sebut. Baik tuan-tuan. Tak apa tuan-tuan, itu Sayyidina Ali radhiyallahu an, sahabat Nabi yang cukup mulia. Sehingga kan para ulama bincang antara sahabat Nabi ini siapa paling alim. Sebahagian ulama Ahlussunnah wal Jamaah sebahagian kecil kata Sayyidina Ali lah yang paling alim berbanding sahabat yang lain. Tapi jumhur ulama Ahlussunnah wal Jamaah disebut sahabat Nabi yang paling alim adalah Abu Bakar radhiyallahu an. Ada khilaf sikit. Tapi jumhur sebut Abu Bakar radhiyallahu an lah yang paling alim. Buktinya dalam hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Imam Bukhari dan Muslim, waktu Rasulullah sebut tentang wahyu yang dah apa, agama dah lengkap, dah sempurna, sahabat semua seronok. Turun ayat Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Seronok sahabat. Betul tak? Hatta orang Yahudi kata kalau ayat ni turun kat kami, hari turun ayat tu kami buat perayaan. Sebab tak ada ayat macam tu dalam kitab kami. Tak ada. Hari ini dah sempurna agama kamu, atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan nikmat ke atas kamu, waraditu lakumul Islam madinah, aku redha Islam sebagai agama kamu. Tidak ada dalam kitab lain Islam. Orang seronok. Sayyidina Abu Bakar menangis. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, wa kana a'lamana, dan bahwasanya Abu Bakar lah yang paling alim di kalangan kami. Yang lain tak nangis, Sayyidina Abu Bakar menangis. Kenapa Sayyidina Abu Bakar menangis? Dia faham dah lah. Faham. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'ay. Ayat ni seronok kan? Bila kamu tengok apa?
telah datang idza jaa nasrullah, pertolongan Allah dan pembukaan kota Mekah. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kita tengok ramai manusia masuk dalam agama Allah berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sebab tu bila turun ayat ni Rasulullah banyak sebut. Turun ayat ni Rasulullah banyak sebut subhanallahi wa bihamdihi Allahumma ighfirli warhamni. Dalam Al-Quran subhanallah wa bihamdihi Allahumma ighfirli, macam ayat tadi tu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Subhanallah bihamdihi tu fasabbih bihamdi rabbika tu Allah bihamdi Allahumma ighfirli. Itu yang banyak Rasulullah baca sebelum kewafatan Nabi SAW. Turun ayat ni orang seronok, betul tak? Gembira kan? Tapi Sayyidina Abu Bakar faham jelas ada rahsia di sebalik. Bila tugas sempurna, maka yang ada ni tak lama dah lah. Itu yang dia menangis tu. Nah, baik tuan-tuan, tak apa. Itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Baik, kemudian pasukan tentera yang dianggoti oleh orang Ansar yang mana benderanya diserahkan pula kepada Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az, Sayyidina Ali tadi Mus'ab pegang bendera utama. Sayyidina Ali pegang bendera Muhajirin. Makna dia ketika ini tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Hamzah semua di bawah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali menjadi ketua untuk Muhajirin. Baik, pasukan tentera yang dianggoti oleh orang-orang Ansar di bendera dipegang oleh Sa'ad bin Mu'az. Yang lain semua duduk di bawah Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az tuan-tuan tahu sahabat Nabi yang meninggal bergegang aras. Tapi menariknya dia masuk Islam umur 31. Meninggal umur 37. Sa'ad bin Mu'az ni. Tapi dia mati bergegang aras. Mati bergegang aras. Hebat tuan-tuan. Dia masuk Islam, Mus'ab yang dakwah dia masuk Islam. Bila dia mati bergegang aras. Ihtazza 'arsyur rahman li mauti Sa'ad ibn Mu'az. Bergegar aras Tuhan yang Maha Pemurah kerana kematian Sa'ad bin Mu'az. Mati, dia bergegang aras. Sebab apa tuan-tuan? Banyak cerita lah tuan. Antaranya sebab Sa'ad bin Mu'az ni tuan-tuan, dia ni sebelum kedatangan Nabi ke kota Madinah, dia ada hubungan yang baik dengan Bani Quraizah. Tapi Bani Quraizah ni dia apa? Dia khianat pada Nabi SAW. Khianat. Dan dia tolong kaum lepas perang Khandaq tu, dia tolong kaum Quraisy itu yang datang tu. Dia di dalam dibuat kacau kat dalam Madinah. Kat luar Abu Sufyan dengan tentera dia. Jadi bila habis perang Khandaq, ketika ini dia luka sebenarnya. Waktu perang Khandaq tu dia luka, Sa'ad bin Mu'az ni. Tapi kerana arahan Nabi tu. Sedangkan Bani Quraizah ni baik dengan dia, baik dengan Sa'ad bin Mu'az ni, baik sungguh dengan Sa'ad bin Mu'az. Tapi kerana arahan Nabi, hampa dah langgar perjanjian dengan Nabi. Jadi kena hukum. Jadi Sa'ad bin Mu'az sanggup tuan-tuan. Kita bukan senang tuan-tuan. Kalaulah kita ada member baik kan, member ni dah kawan berpuluh tahun baik, walaupun dia bukan Islam tapi member baik, tiba-tiba diingkar, kena hukum berat tuan-tuan. Bukan sikit hukuman dia berat. Bila mereka dah bercadang nak memberontak pada Rasulullah SAW, maka mereka yang lelaki dibunuh, tangkap bunuh, yang perempuan ditangkap, yang perempuan dijadikan hamba dengan anak-anak. Jadi tuan-tuan, ketika inilah Sa'ad bin Mu'az laksanakan perintah Nabi SAW. Walaupun dia terpaksa, kita panggil malu Allah lah tuan-tuan, berhadapan dengan member baik dia dulu. Tapi dah dia ingkar dengan perjanjian Nabi. Dan dia mati setelah tu. Kerana pendirian dia yang hebat tuan-tuan dalam melaksanakan perintah Nabi SAW. Maka bila dia mati, bergegar arash tuan-tuan. Arash bergegar kerana kematian Sa'ad bin Mu'az. Sebab bukan senang orang yang ada prinsip ni tuan-tuan. Betul tak? Susah. Kita nak mempertahankan prinsip yang benar, sukar. Baik tuan-tuan, kemudian kita tengok ini Sa'ad bin Mu'az. Terusnya, ketua pasukan di bahagian kanan diserahkan kepada Zubair bin Awam. Zubair bin Awam, sepupu Rasulullah SAW di belah mak Sofiyah ni. Sofiyah ni adik-beradik dengan Abdullah. Adik-beradik dengan Abdullah. Jadi Zubair bin Awam dia pegang pasukan di belah kanan. Baik. Yang ni pun sama tuan. Zubair bin Awam meninggal waktu bila? Meninggal waktu perang Jamal kan. Waktu perang Jamal tu nak jadi perang lah, tengah hampir nak jadi perang, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu cari Zubair bin Awam. Cari jumpa. Maka Sayyidina Ali kata, wahai Zubair, kau ingat waktu kita duduk bersama Nabi SAW? Maka Rasulullah kata, wahai Zubair, satu ketika kau akan merangi Ali, kau dalam posisi menzalimi Ali. Maka Zubair terus lari, meninggalkan medan peperangan.
Jadi ketika mana dia nak solat, sebagai riwayat kata ketika mana dia tidur, dia telah dibunuh oleh Amr bin Jurmus. Bunuh dia, potong kepala dia, ambil pedang. Zubair bin Awam ni termasuk sahabat Nabi jamin syurga ni. Mana sahabat Nabi yang jamin syurga. Ambil pedang tu bawa kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata jangan bagi dia masuk. Dan Rasulullah pernah bagi tahu aku, basyir qatila ibn Safiyah bin nar. Bagi tahu pada orang yang bunuh anak Safiyah binti Abdul Muttalib ni. Bagi tahu pada orang yang bunuh anak Safiyah ni, mak dia Safiyah bin Abdul Muttalib, bagi tahu dia akan masuk neraka. Ini Zubair bin Awam. Manakala ketua pasukan di bahagian kiri diserahkan kepada Miqdad bin Amr. Miqdad ataupun dipanggil Al-Aswad, betul tak? Miqdad dulu panggil Miqdad, terkenal dengan Miqdad Al-Aswad tu. Tapi bila turun ayat Quran, ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah, seru depa, asalnya dia bin pada bapa angkat dia, bin Aswad. Turun ayat Quran, kena seru dengan nama bapa sebenar. Kembali balik pada Miqdad bin Amr. Tapi terkenal dengan Al-Aswad tuan-tuan, bapa dia dulu. Tapi bila kita sebut Miqdad bin Amr, itu bapa yang betul dia. Yang ini juga sahabat Nabi Muhajirin, sahabat Nabi Muhajirin. Penyerahan ini disebabkan hanya mereka berdua yang menunggang kuda disebut. Yang naik kuda 2 orang saja, Zubair dengan Miqdad bin Amr. Dalam pasukan berkenaan, bagi pertahanan di bahagian belakang pula diserahkan kepada Qais bin Sya'ah. Walau bagaimanapun ketua pasukan tertinggi tetap diterajui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketua nombor 1 Rasulullah. Bawah Rasulullah Mus'ab bin Umair. Muhajirin Sayyidina Ali ketua dia. Ansar Sa'ad bin Mu'az. Bahagian kanan Zubair bin Awam. Bahagian kiri siapa dia? Ni, siapa dia? Miqdad bin Aswad atau Miqdad bin Amr Al-Aswad. Dan pasukan yang belakang siapa? Yang belakang adalah Qais bin Sya'ah. Dia jaga belah belakang. Tapi ketua tertinggi siapa? Yang tertinggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pasukan Islam bergerak ke Badar tanpa rasa gentar walaupun sedikit. Rasulullah SAW berangkat dari Madinah bersama tentera Islam, berjalan melalui jalan utama menuju ke Mekah sehingga tiba di sumur Rauha. Sampai di sumur. Sebelum ini baginda tidak pernah sampai ke mari. Dari sini baginda tidak mengambil jalan ke arah kiri yang menuju ke Mekah, sebaliknya terus ke arah kanan menuju ke Badar. Kiri ke Mekah, ambil kanan ke Badar. Perjalanan mereka melalui Rahakan, iaitu tiba di Syafra. Dari As-Safra baginda mengutuskan Basbas bin Amr dan Adi bin Abu Za'bah Al-Juhani pergi ke Badar untuk mendapatkan berita tentang kafilah dagang Quraisy. Baik, jadi minta siasat lagi. Baik. Peringatan buat penduduk Mekah. Abu Sufyan yang bertanggungjawab. Ni Abu Sufyan sebelum ni belum masuk Islam. Ni Abu Sufyan. Nanti dia dah masuk Islam lambat tuan-tuan waktu pembukaan kota Mekah. Yang bertanggungjawab sepenuhnya terhadap keselamatan kafilah dagang Quraisy, cukup berhati-hati dan waspada terhadap setiap tindak tanduknya. Jadi Abu Sufyan pun pandai. Dia berhati-hati dalam tindakan dia. Dia tahu bahawa jalan ke Mekah penuh dengan risiko. Bagi mendapatkan maklumat yang terkini, Abu Sufyan tanpa jemu-jemu bertanyakan kepada siapa sahaja yang ditemuinya di sepanjang perjalanan tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi dia tiap kali perjalanan dia tanya ke orang tentang pergerakan Nabi Muhammad SAW. Kira Abu Sufyan ni berhati-hati sungguh. Akhirnya Abu Sufyan pasti bahawa Rasulullah SAW bersama tentera muslimin telah bersiap sedia untuk menghalang perjalanan mereka ke Mekah. Jadi Rasulullah dapat maklumat pada sahabat. Abu Sufyan juga selidik. Dan Abu Sufyan juga dapat maklumat. Rupanya Rasulullah SAW dengan tentera bergerak nak tahan kafilah dagang dia yang ada nilai lebih kurang 12 juta tuan-tuan, duit kita, nilai yang besar. Maka pada ketika itulah Abu Sufyan telah mengupah Damdam. Nama dia Damdam. Damim tuan-tuan. Damdam. Damdam bin Amr Al-Ghifari untuk pergi ke Makkah memberitahu orang-orang Quraisy mengenai pertolongan mereka perlukan bagi menyelamatkan mereka semua. Damdam bin Amr Al-Ghifari. Ghifari ni satu suku yang hebat tuan-tuan dan digeruni. Depa ni duduk di antara Mekah dan di Madinah tuan-tuan. Kita ada seorang sahabat Nabi kan, apa nama? Abu Zar Al-Ghifari. Waktu Abu Zar tuan-tuan dia berani. Abu Zar ni sebelum masuk Islam dia ni perompak tuan-tuan. Qati'ut tariq, perompak jalanan sebelum masuk Islam. Tapi bila masuk Islam, Islam menghapuskan tuan-tuan yang lepas. Abu Zar Al-Ghifari. Dan dia berani tuan-tuan. Sebab tu bila dia masuk Islam, Rasulullah suruh sembunyikan, tapi dia tak sembunyikan.
Dia pergi kat Mekah, dia sebut wahai Quraisy, dia mengucap. Bila orang Quraisy tengok, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasul, berani dia. Dia berbelasah dia cukup-cukup tuan-tuan. Belasah cukup-cukup. Berani, orang berani tuan-tuan. Sampai lunyai dia berbelasah dia. Datang Abbas, pak saudara Nabi. Pak saudara Nabi kata, hampa belasah Abu Zar ni. Hampa tahu ni suku Ghifar ni. Ni jangan main-main ni, suku ni Gunung Ganang ni kawasan dia. Sehari yang berbunuh dia, hampa punya perjalanan susah. Ni suku hebat ni, orang gunung lah tuan-tuan. Hebat dalam bab gunung, merompak pandai. Jadi dia pun lepaskan dia. Esok tak serik lagi tuan-tuan. Malam dah kena balun teruk lah. Dia main lagi tuan-tuan. Esok dia main lagi, Abu Zar Al-Ghifari. Dia sebut benda yang sama. Dia kata wahai Quraisy, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasul. Dia balun dia lagi tuan-tuan. Balun mau tak ingat lagi tuan-tuan, balun dia. Sampailah Abbas datang pun nak bunuh dia ke. Ini suku Ghifar. Ni suku Ghifar. Abbas selamatkan dia. Kali ketiga dia buat lagi, tak serik lagi. Kali ketiga orang tak layan dah, ambil fikir dia. Ini orang memang hati kering macam ni tuan-tuan. Abu Zar Al-Ghifari. Yang ni sama ni, Damdam bin Amr Al-Ghifari, maksud dia orang pakar gunung ni. Hebat-hebat. Baik. Untuk pergi ke Mekah memberitahu orang-orang Quraisy mengenai pertolongan yang mereka perlukan bagi menyelamatkan mereka semua. Maka Damdam dengan cepat pergi ke Mekah dan selamat sampai di sana. Jadi Damdam ni cepat dia bergerak. Dengan baju yang terkoyak-koyak dan bekalan yang tidak menentu, dia pun berdiri di atas punggung untanya yang mana hidungnya telah nampak buruk. Kira apa? Teruk hidung unta tuan-tuan. Perjalanannya cepat. Baju dia pun koyak-koyak, punya cepat nak sampaikan maklumat. Lalu di tengah lembah itu Damdam berteriak, wahai sekalian orang Quraisy, kafilah, kafilah. Ni bukan banyak sikit ni, 5,000 dinar. Harta benda kamu yang dibawa oleh Abu Sufyan telah dihadang oleh Muhammad beserta sahabat-sahabatnya. Pada pendapatku kamu harus menyusul mereka. Tolonglah, tolonglah. Ni Damdam. Baik, kita tengok kekuatan pasukan Quraisy dan persiapan sebelum perang. Ketika itu juga semua orang Quraisy bersiap sedia menghadapi tentera Islam. Jadi dia semangat nak berperang. Mereka berkata, apakah Muhammad dan sahabat-sahabatnya mengira bahawa mereka dapat menjadi seperti kafilah Ibnu Hadrami? Ini kafilah sebelum ni tuan-tuan. Sama sekali tidak. Demi Allah mereka pasti akan mendapatkan kenyataan yang berbeza. Ibnu Hadrami ni yang saya cerita dulu, yang dia terbunuh tu tuan-tuan. Waktu sahabatnya Rasulullah kata pi pantau saja. Jadi perang Badar Sughra tu kan. Kemudian sahabat Nabi berperang sebelum masuk bulan bulan haram. Betul tak? Jadi berperang dan termatilah Am bin Hadrami. Baik, jadi dapat harta rampasan perang dan ditawanlah Uthman, Naufal ditawan. Jadi Rasulullah lepaskan semua. Yang terbunuh Rasulullah bayar diat sebab itu bulan haram. Jadi ceritanya kafilah Am bin Hadrami ni kita dah bincang sebelum ni, kafilah Quraisy yang berjaya ditawan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia berkata, adakah Rasulullah dengan para sahabat dia sangka dapat tawan kafilah ni seperti mana dia tawan kafilah dulu, Am bin Hadrami. Mereka hanya ada dua pilihan, sama ada berangkat sendiri atau mewakilkan kepada seseorang. Semua penduduk Mekah hendak bergabung. Tidak seorang pun pembesar mereka yang tertinggal kecuali Abu Lahab. Abu Lahab takut. Abu Lahab takut tuan-tuan. Siapa Abu Lahab tuan-tuan? Pak saudara Nabi. Ada orang kata makruh dalam sembahyang baca tabat yada, betul ke? Dia dulu tuan-tuan macam ni. Dia bagi tahu pasal apa kata makruh tu. Mana boleh tuan-tuan kata makruh tu ayat Quran. Cuma ada sebab di sebaliknya. Pada zaman Imam Syafi'i rahimahullah, ya memang ada disebut fatwa sebahagian ulama. Sebab apa? Ada golongan dipanggil golongan nawasib. Nawasib ni golongan yang memang dia benci Sayyidina Ali dan keturunan dia. Sedangkan wajib, saya dah sebut, wajib sayang Sayyidina Ali, Hasan, Husain, keturunan ni wajib sayang. Keturunan Abbas, Aqil, Ja'far wajib sayang. Wajib. Tapi janganlah sampai melampau tuan-tuan. Sayang Nabi Isa sampai jadi anak Tuhan, tak boleh lagu tu. Sayang pada hak yang ni hina sahabat Nabi. Yang ni mengarut dah tuan-tuan. Sayang, wajib sayang. Siapa yang benci berdosa. Berdosa besar. Wajib sayang tuan-tuan. Jadi kita semua sayang tuan-tuan pada sahabat Nabi dan keluarga Nabi SAW dan isteri Nabi SAW. Jadi golongan nawasib ni golongan yang mereka benci dengan Sayyidina Ali dan keturunan dia.
Ini golongan yang sesat, sesat-sesatnya. Baik seperti mana golongan yang benci pada Abu Bakar, Umar dan Uthman, begitulah mereka ni sesat-sesatnya. Jadi tuan-tuan, golongan Nawasib ni dia tak suka kepada apa? Sayyidina Ali, Ahlul Bait. Dia pun nak bagi sakit hati Ahlul Bait. Dia pun tak berani hina Sayyidina Ali. Hina Sayyidina Ali kena luku kepala lah tuan-tuan. Hina Sayyidina Hasan Husain memang kena luku kepala lah tuan-tuan. Tapi buat lagu mana? Cari siapa yang dekat dengan mereka. Oh, Abu Lahab, betul tak? Abu Lahab kan adik beradik, betul tak? Pak saudara Nabi, adik kepada Abu Talib. Semayang mereka duk baca yang tu. Tabat yada abi lahabi wa tab. Niat dia apa? Nak bagi sakit hati. Nampak tuan-tuan? Niat nak bagi sakit hati. Itu memang jelas, tak boleh. Itu ada ulama sebut makruh baca. Sebab itu. Sekarang ni ada lagi tuan-tuan, kita tak lah. Ke nanti Imam Nasir baca sembahyang maghrib tabat yada bil watab. Imam Nasir ni lah Nawasib. Jangan ada orang panggil gitu tuan-tuan. Ini cerita dulu tuan-tuan. Nah, golongan-golongan sesat yang menyesatkan, duduk di dalam topeng-topeng Islam tuan-tuan, tapi akidah sesat. Baik tuan-tuan, kemudian jadi Abu Lahab ni tuan-tuan, dia takut. Dia takut nak pergi. Dia takut sungguh Abu Lahab ni. Takut sungguh-sungguh. Dan Abu Lahab ni tuan-tuan tahulah, dia ni handsome orang ni. Handsome sungguh, tu nama Abu Lahab. Lahab tu bara api. Abu, bapak bara api. Hot tuan-tuan. Kita kalau pergi kedai tuan-tuan, kalau handset ni laris dia jual, dia tulis apa? Hot item. Betul tak kan? Ini barang panas ni, oi, barang panas, cepat ambil, nanti sat je orang sambat. Ini cerita zaman dulu pun pakai lah. Abu Lahab tu hot. Ramai perempuan nak dengan dia. Handsome sungguh. Handsome, sehandsome-handsomenya. Waktu Rasulullah berdakwah, tuan-tuan tengok ada seorang sahabat, tengok kan. Ada seorang lelaki yang muka bagaikan bulan purnama. Handsome, duduk belakang Rasulullah. Rasulullah dah berdakwah, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah. Wahai manusia, katakanlah tiada Tuhan melainkan Allah. Tuflihu, kamu akan berjaya. Ada lelaki yang handsome buat bulan purnama duduk belakang dia. Dia kata apa? Hampa jangan duduk percaya. Innahu kadhibun, innahu sabiun kadhib. Dia ni sabi, dia ni murtad daripada agama nenek moyang, dan ini penipu. Siapa dia tuan-tuan? Abu Lahab. Ini ikut belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan. Kemudian dia takut, namun begitu dia mewakilkan kepada seorang yang masih berhutang kepadanya. Bahkan beberapa kabilah Arab di sekitar mereka juga ikut bergabung. Semua perkampungan Quraisy ikut seperti kecuali Bani Adi. Tidak seorang pun di antara Bani Adi yang ikut keluar. Jadi Bani Adi tidak pergi. Nah, Bani Adi. Baik, jadi tuan-tuan, Abu Lahab tak pergi, dia wakil kat orang. Kekuatan tentera Quraisy Mekah ini berjumlah 1,300 pada mula. Banyak ni pada mulanya. Kekuatan dan kelengkapan mereka termasuklah 100 ekor unta, 100 ekor kuda. Tadi tuan-tuan sahabat Nabi berapa? Dua itu tuan-tuan. Zubair bin Awam dengan Miqdad bin Amr al-Aswad. Ini depa ada berapa tuan-tuan? Depa ada 100 tuan-tuan. Jauh dah ni, jauh beza lah. 600 baju besi. Baju besi ada 600. Jadi dalam 1,300, 600 pakai baju besi. Dan unta yang cukup banyak. Tidak dapat dipastikan jumlah sebenar. Unta sangat banyak, tak tahu banyak mana. Kalau kuda 100, unta tak tahu berapa ratus. Unta biasanya lebih banyak daripada apa? Kuda dalam peperangan. Baik, unta tak pasti. Ketua tentera Quraisy yang tertinggi dipegang oleh Abu Jahal bin Hisham. Abu Jahal. Nama dia apa tentang Abu Jahal ni? Nama dia Amr, nama dia Amr, apa? Ain mim ra waw, dia ada waw tu. Kalau kita selalu baca Amru kan, bukan baca Amru, Amr baca dia tuan-tuan. Kalau sambung boleh baca Ru. Amr bin Hisham, sambung boleh baca macam tu. Tapi kalau kita nampak Amru ibn al-As, bukan macam tu. Amr, nak baca dia. Kalau sambung barulah Amr bin al-As, barulah sambung baru baca dia punya waw tu. Baik tuan-tuan, tak apalah. Itu Abu Jahal. Selain itu terdapat 9 pemuka Quraisy yang bertanggungjawab terhadap pasukan tentera yang ditubuhkan. Setiap hari mereka menyembelih 9 ekor unta dan kadang-kadang mencecah 10 ekor unta. Sakan tu. Dalam perjalanan tu sembelih berapa ekor unta? 9 ekor unta dan kadang-kadang 10. Oh, dahsyat tu. Buat apa tuan-tuan? Makan lah. Kan ramai. Tiap-tiap hari sembelih. Kira unta banyak lah tuan-tuan ni. Banyak sungguh.
Banyak ni. Setelah semua tentera Quraisy bersepakat untuk berangkat, ada pula di antara mereka ragu-ragu dengan Bani Bakar. Mereka khawatir Bani Bakar akan memukul mereka dari arah belakang kerana pemusuhan mereka sebelum ini. Bani Bakr, dia panggil Bani Bakr. Daripada pemusuhan antara Quraisy dengan Bani Bakr. Bani Bakr ni antara Mekah dengan Madinah dia penduduk, Bani Bakr. Akibatnya mereka rasa ragu-ragu di antara pemusuhan dan gabungan tenaga yang baru saja diwujudkan. Mereka benar-benar bimbang. Tetapi kebanggaan mereka ini terubat apabila seorang iblis yang bernama Suraqah bin Malik bin Ju'thum Al-Mudliji, iaitu pemimpin Bani Kinanah, yang memberi jaminan ke atas mereka. Katanya, akulah yang akan menjamin kamu seandainya Bani Kinanah memukul kamu dari belakang hingga boleh merugikan kamu. Mereka gabung, saya dah sebut tadi, semua suku di Mekah tu ataupun di sekitarnya semua bersatu kecuali satu suku, Bani Adi. Bani Adi tak join. Bani lain semua join, termasuk Bani Bakar ni. Bani Bakar lah kita sebut. Tapi Bani Bakar dengan mereka ni ada permusuhan. Mereka takut nanti waktu perang Bani Bakar tetak di bawah belakang. Pasal apa? Musuh. Tapi mereka bersatu waktu berhadapan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh tuan-tuan? Jadi tuan-tuan boleh pendek kata tuan-tuan, peperangan, pembunuhan dia berlaku di kalangan manusia, tak kira agama. Betul tak? Tuan-tuan baca saja tuan-tuan tentang apa? Naik jatuhnya dinasti di China kan. Mati ratus ribu, ada sampai juta tuan-tuan. Bukan sama umat Islam, sama dia berperang. Ketika mana revolusi Bolshevik, jatuhnya Tsar Nicholas II di Rusia kan. Dulu Rusia dia ada raja tuan-tuan, Joseph Stalin dan kawan-kawan dia jatuh kan. Jadi sehingga dia bunuh 20 juta lebih kurang. Secara ringkasnya 20 juta mati waktu pertempuran revolusi Bolshevik. Mereka ada orang Islam pun. Waktu peperangan antara gereja Katolik dengan gereja Ortodoks. Ortodoks lain tuan-tuan, Ortodoks Rusia. Yang 25 Disember ni Katolik tuan-tuan. Tuan-tuan kalau pergi Rusia, Ukraine, jangan Merry Christmas pula tuan-tuan. Jumpa 25 Disember Merry Christmas. Dia pun memang pelik lah tengok tuan-tuan. Dia pun 7 Januari kalau tak silap saya. 7 Januari bukan 25 Disember. Dia pun punya perayaan dia pun. Jadi pernah jadi perangan yang mana Perancis desak kerajaan Turki Uthmaniyah jadikan gereja di bawah dia. Ni cerita tahun 1857, lama dah. Tahun 1854 macam itulah, saya tak ingat sangat. Yang mana Perancis ni sekutu kerajaan Turki Uthmaniyah. Jadi Perancis minta semua gereja di bawah jajahan Turki Uthmaniyah tukar mazhab. Tak mau mazhab Ortodok, kena Katolik. Ini desakan daripada Perancis. Kerajaan Turki Uthmaniyah tak mau buat, mana boleh. Tapi Perancis desak sampai Perancis masukkan kapal perang dia ke kawasan-kawasan Turki Uthmaniyah. Maka Turki Uthmaniyah pun terpaksa akur. Ni member baik dia tapi desak. Maka gereja-gereja di bawah jajahan Turki Uthmaniyah dipaksa oleh Perancis tukar mazhab Katolik menjadi Ortodoks. Maka perang besar-besaran, mati ratus ribu tuan-tuan. Rusia lawan dengan Turki Uthmaniyah, lawan dengan Perancis, Britain, ramai lagi lah tuan-tuan. Punca dia apa tuan-tuan? Pasal mazhab Kristian tuan-tuan. Mati ratus ribu dan Rusia kalah dalam peperangan ni. Dan itulah peperangan antara peperangan moden dengan peperangan kuno tuan-tuan. Itu menjadi penanda aras. Sebab pada peperangan itu senjata-senjata moden digunakan secara besar-besaran. Sebelum ni tak pernah guna. Pada peperangan itu tuan-tuan, pertemuan antara mazhab tuan-tuan, dan menyaksikan Rusia kalah. Saya nak beritahu apa tuan-tuan? Tuan-tuan bacalah Perang Dunia Kedua pun sama, betul tak kan? Hitler pergi serang Poland, mana ada orang Islam pun, mati sampai 56 juta, ada kata 80 juta, kan orang Islam. Manusia tuan-tuan, dia berbeza pandangan. Manusia berpandangan politik, berbeza dalam pandangan sosial, berbeza, semua benda berbeza tuan-tuan. Tuan-tuan duduk dalam mana-mana organisasi, ada beza pandangan ke tak ada? Mesti ada. Siapa kata tak ada, muhung. Tuan-tuan dengan bini tuan-tuan ada berbeza pandangan tak? Ke tak ada? Selama saya hidup dengan bini saya tak pernah berbeza pandangan lah. Macam tipu tuan-tuan. Mesti ada beza pandangan. Bini kata macam ni lagi, okey kot bang, betul tak kan? Kita macam ni, kita hidup dalam sistem keluarga berbeza. Tuan-tuan dalam menguruskan masjid, ada beza pandangan ke tak ada? Ke okey semua? Semua masjid sama, mesti ada beza pandangan. Tuan-tuan duduklah organisasi mana-mana tuan-tuan. Sebab itu bersederhana dalam perbezaan penting tuan-tuan.
Bersederhana dalam perbezaan. Lainlah sampai tahap Islam menganjurkan jihad. Betul tuan-tuan. Nah, bila kita gagal menguruskan perbezaan, kacau. Jangan kata orang lah tuan-tuan, dengan diri sendiri. Betul tak tuan-tuan? Dengan diri sendiri pun kita berbeza pandangan. Ada orang berbeza dengan diri dia, kecewa kan tindakan dia, dia bunuh diri tuan-tuan, pasal tak puas hati dengan diri sendiri, kecewa dengan diri, bunuh diri. Baik tuan-tuan, habislah tuan-tuan, kita dah isyak dah tuan-tuan. Okey tuan-tuan, akan datang kita sambung sikit gitu, saya habiskan sikit lagi. Setelah semua tentera Quraisy bersepakat untuk berangkat, ada pula di antara mereka ragu-ragu dengan Bani Bakar. Okey habislah tuan-tuan. Ini habislah. Jadi yang mana di ragu-ragu, datanglah seorang lelaki nama Suraqah bin Malik bin Ju'thum. Dia kata jangan risau, dia jadi jaminan. Baik. Jadi tuan-tuan, siapa Suraqah bin Malik ni? Dia masuk Islam tak? Suraqah bin Malik masuk Islam last sekali. Last sekali masuk Islam. Dan Rasulullah bagi tahu kat dia, waktu dia bagi perjanjian, kata Rasulullah, bagi kaan ni bagaimana seolah-olah aku melihat hang memakai gelang daripada Parsi kan. Parsi. Pada zaman Sayyidina Umar kan datang banyak harta kan, sampai gelang Parsi tu. Kaisar kan, Kisra Parsi itu yang diserahkan padanya. Rasulullah beritahu, nampak waktu dia nak kejar Rasulullah tu kan, kemudian dia gagal waktu nak berhijrah tu. Rasulullah kata, aku tengok seolah-olah hang pakai gelang Parsi di tangan, gelang emas, gelang kebesaran. Jadi tuan-tuan, bila berzaman Sayyidina Osman, zaman Sayyidina Umar dapat banyak harta tuan-tuan, maka ketika itulah Sayyidina Umar ambil, serahkan kepada Suraqah bin Malik. Dia bukan dia pakai tuan-tuan, maksud dia pakai panggil harta rampasan perang yang diberikan kepada dia. Baik tuan-tuan, tak apa tuan-tuan, saya minta maaf terlajak masa. Moga-moga kita semua mendapat keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu muslimin wa muslimat, mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an tafarruqan wa ba'da tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruman wa la mathuda wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.